Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi petang 30 Julai 2020 bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita dimulakan dengan Borneo International Kite Festival BIKF yang dijadualkan bermula pada 30 September hingga 4 Oktober 2020 ditangguhkan ke suatu tarikh baharu. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli berkata penangguhan BIKF ini dibuat selepas mengambil kira keadaan penularan COVID-19 yang berlaku di seluruh negara. Pesta ini popular. Berpuluh ribu yang datang. Jadi bila berpesta, social distancing susah. Sulit sikit oleh kerana ramai. Itu pun menyebabkan tarikh ini ditunda. Beliau berkata demikian semasa sidang media penangguhan mengenai festival itu pada Rabu. Beliau yang juga pengerusi BIKF menambah pihaknya kini sedang dalam proses menaik taraf tapak festival bagi menambah baik fasiliti sejajar dengan taraf antarabangsa. Menelan kos sebanyak 8.19 juta ringgit, projek dari Jabatan Landscape Negara dan Bintulu Development Authority itu dijangka siap pada Disember ini dan ia akan menjadi satu lagi mercu tanda baharu di bahagian Bintulu. Dalam pada itu, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA pula tambahnya akan membina Boulevard Walk di sepanjang Jalan Boulevard Bintulu. Bersebelahan tapak festival menempatkan 33 unit kios berbentuk struktur kontainer yang dianggarkan berjumlah 3.35 juta ringgit. Berita seterusnya. Majlis Daerah Limbang MDL telah mengambil inisiatif untuk membangunkan kawasan lumpur berbuak meritam menjadi sebuah kawasan pelancongan di Sarawak. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail berkata, usaha menaik taraf kawasan itu sedang dijalankan secara berperingkat dengan kos sebanyak 3 juta ringgit bagi membuat prasarana-prasarana asas untuk menarik pelancong datang ke Limbang. Sudah lama kita bangunkan tempat ini sejak tahun 2000, kalau tak silap saya 2006 lagi yang mana kita mula-mula kita mengambil alih tapak lumpur buah-buah ini yang begitu unik dan tidak sesuai untuk kegiatan pertanian sebab ada yang dinamakan mud volcano dalam orang putih ataupun kita lumpur buah-buah. Yang mana lumpur buah-buah ini dalam kawasannya lebih kurang 4 ekar dan ianya berpindah-pindah. Dalam satu masa terdapat 40 lumpur buah-buah mud volcano yang ada. Dan ia tempoh hayatnya bergantung, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang sampai 2-3 tahun. Sebab itulah kita lihat ianya boleh dinaikkan sebagai tempat pelancongan. Beliau berkata demikian dalam program Jom Santai di Lumpur Berbuak Meritam di kawasan tersebut pada Rabu. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menjelaskan kawasan itu berpotensi besar dan akan terus dinaik taraf supaya kemudahannya lengkap dan menjadi tempat yang harus dilawati pelancong. Dan kita telah pun mengutarakan permohonan melalui pejabat Majlis Daerah kepada Kementerian Pelancongan. Kementerian Pelancongan jumlahnya 5 juta untuk melengkapkan. Dan yang sekarang ini tengah dibina adalah daripada NRDA. 1 juta untuk laluan masuk, jalan dan mercu tanda masuk 1 juta. Jadi ini pelbagai state dan federal peruntukan dia dan konsepnya walaupun milik Majlis Daerah, kita hendak supaya masyarakat tempatan ada rasa
menjadi milik mereka lah. Sehubungan itu, MDL juga melantik Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Meritam mengurus dan menyelenggara tempat tersebut dengan mengenakan bayaran masuk sebanyak RM2 untuk dewasa dan RM1 untuk kanak-kanak. Berikutnya, perancangan sedang diusahakan untuk menyenaraikan rumah panjang BAP di kawasan Mupong Ulin, Bintangor dalam projek skim pembekalan elektrik alternatif luar Bandar Sarawak, SARES. Adun Semop yang juga Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul, semasa lawatan kerja dan majlis penyerahan sumbangan kepada sekolah dan rumah panjang di kawasan berkenaan pada Rabu berkata, ia adalah sebahagian daripada perancangan untuk membangunkan kawasan Mupong dan Mupong Ulin di Bintangor. Semasa lawatan, beliau telah mengagihkan peralatan pelindungan peribadi PPE kepada Sekolah Kebangsaan SK Mupong dan SK Mupong Ulin termasuk sumbangan kewangan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Beliau kemudiannya meninjau beberapa tapak projek program transformasi luar bandar RTP yang dipohon masyarakat di Teluk Gelam yang melibatkan 3 rumah panjang. Selanjutnya, pekebun dan peladang di Kampung Krian akan menikmati kemudahan jalan yang selamat dan selesa untuk mengutip hasil tanaman apabila siapnya jalan baru kelak. Ini susulan daripada pecah tanah menaik taraf Jalan Ladang Kampung Krian Padawan yang disempurnakan Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagawi di Kampung Krian pada Rabu. Kerja-kerja menaik taraf Jalan Ladang itu melibatkan kos sebanyak RM54,800 sepanjang 700 meter. Berikut pula mengenai penangguhan sesi persekolahan. Sesi persekolahan bagi 164 sekolah menengah dan rendah di daerah Kuching, Padawan dan Semarahan yang sebelum ini diumumkan akan bermula pada 3 Ogos ini ditangguhkan ke 17 Ogos 2020. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Rabu, keputusan itu dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Majlis Keselamatan Negara Sarawak dan persetujuan bersama antara semua pihak termasuk Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Penangguhan tersebut diperluaskan bagi 25 buah sekolah di daerah Padawan dan 24 sekolah di daerah Semarahan melibatkan kelas peralihan tingkatan 1 hingga 4, tingkatan 6 rendah dan sekolah rendah tahun 1 hingga 6. Oleh itu, penangguhan pembukaan semula sesi persekolahan di 3 daerah berkenaan setakat ini melibatkan 213 sekolah. Tambah kenyataan itu lagi bagi kelas prasekolah tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas pula, sesi persekolahan diteruskan seperti biasa. Seterusnya, Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pembungkusan CPPC merupakan pusat pengumpulan yang lengkap dengan infrastruktur untuk menjalankan aktiviti pemprosesan hiliran dan pembungkusan bagi menghasilkan produk menepati piawaian pasaran terutamanya pasaran ekspor. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Begunan, Datuk Mong Dagang semasa berucap dalam Community Extension Outreach Program CEOP pada Rabu, CPPC dilacau yang telah dirancang akan memberi manfaat terutamanya kepada para petani di daerah Bantu. Katanya dengan pembinaan CPPC itu kelak, para petani dapat menjual hasil terus ke pusat tersebut yang seterusnya akan memproses hasil tani menjadi produk hiliran bagi mengelakkan lambakan berlaku. Sementara itu, beliau turut mengumumkan sumbangan peruntukan sebanyak RM10,000 yang diberikan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Marpi dan RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Marpi Selanjan Sebemban. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.